ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT menambah lagi keberkatan, keridaan, rahmat, dan lebih lagi kita mengharapkan Allah SWT mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعلى آله وأصحابه وتابع لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم يسر ولا تعسر وبتمم بالخير. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada pagi ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala penuhkan dengan keberkatan, keridaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Rasa tak terlewat nak ucapkan salam Aidil Fitri. Maaf zahir dan batin. Mohon maaf di atas segala salah silap, salah kata, salah bicara. InsyaAllah semoga amalan kita yang kita kerjakan dalam bulan Ramadan Allah Ta'ala terima dan Allah jadikan sebagai sebab untuk datangnya rahmat Allah SWT ke atas kita dan redha Allah insyaAllah. Amin. InsyaAllah kita sambung lagi bacaan kitab apa artinya saya mengenal Islam yang telah dikarang oleh Syekh Fatiyah Khan. Muka surat
Tajuk. Bahagian kedua, mukadimah bahagian kedua. Kalau kitab lama 95. 95 kan? Yang lama 95, yang baru 111. Tu dia yang tu sama dengan tu kan? Sama. Kalau kitab lama muka surat 97. Kitab yang tu 111. Tu 111. Dia tengok tajuk je sebab kita kat pangkal tajuk. Dah jumpa bab yang pertama. Bab yang kedua, saya mesti hidup untuk Islam. Dah kak? Dah jumpa? Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum ajma'in. Saya mesti hidup untuk Islam. Pengakuan beragama Islam berarti saya mesti hidup berdasarkan Islam, baik daripada segi keyakinan, ibadah maupun akhlak. Jadi bila kita bersyahadah, ni maksud pengakuan ni syahadah lah ni. Syahadah yang kita ungkapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Tidak ada Tuhan, hanya Allah sahaja Tuhan, Khaliq. Dan aku bersaksi bahawa Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Jadi bila kita bersaksi sahaja atau mengucapkan dua kalimah syahadah, maka ketika itu kita dah meletakkan satu pengakuan bahawa hidup kita ini mestilah betul-betul berpandukan kepada Islam. Dasar mesti Islam. Semua kena balik pada Islam. Semua kena ikut Islam, cara Islam. Tak boleh ada satu perkara pun yang kita rasa ataupun kita berdasarkan kita rasa, ataupun kita rasa kita suka ataupun kita tak suka. Mana kita suka kita ambil, mana kita tak suka kita tolak. Tak, dalam Islam tidak. Bila kata segala perkara yang telah digaris pandukan oleh Islam, maka wajib kita ikut. Baik sama ada perkara yang bersangkut paut tentang wajib ataupun sunat, ataupun harus, ataupun makruh, ataupun haram. Perkara yang Allah Ta'ala perintah ataupun Allah larang. Sama ada setiap perkara yang atas perintah Allah SWT ataupun atas larangan Allah, maka wajib kita ikuti dan kita patuhi. Dia tak ada istilah orang itu dia hidup berjalan atas dasar dia suka. Kenapa buat macam tu? Saya suka. Kalau tengok dalam cerita tu, saya suka-suka, kan? Kalau dia tak suka, dia tolak, dia tak ambil. Tak. Dalam hidup kita bila kata Allah perintah, suka ataupun tidak, maka kita buat. Tapi begitu juga setiap perkara yang Allah Ta'ala larang, kita suka ataupun tidak, maka kita wajib tinggal. Kerana apa? Kerana hidup kita ni atas muka bumi Allah mestilah atas berpaksikan dengan ketaatan. Ni Allah Ta'ala sebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah taat pada Allah. Baik sama ada daripada segi keyakinan. Pertama, i'tiqad, keimanan kita kepada Allah. Bila sebut i'tiqad ni, dia ada bersangkut paut, ada perkara-perkara yang bersangkut paut dengan i'tiqad. Terutama benda ataupun perkara yang bersangkut paut tentang rukun iman. Berapa rukun iman? Oh, 6. Manalah tahu, banyak makan kuih tart. Dia dah mula pusing. 6, beriman pada Allah. Yang kedua,
Itu saya suka tanya di bulan haji. Pertama, mengimani Allah SWT, meyakini Allah Ta'ala. Dalam meyakini Allah SWT adalah dia punya cabang-cabang dekat situ yang bersangkut paut tentang baik sama ada sifat wajib Allah, sifat yang harus bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah. Itu semua bersangkut paut tu. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua, ni iman ni. Yang kedua, mengimani malaikat-malaikat Allah SWT. Malaikat yang wajib diimani ada 10. Tapi adakah 10 itu saja malaikat? Tidak. Yang wajib diimani 10. Yang ketiga, sama yang kedua? Yang ketiga, mengimani kitab-kitab Allah. Yang ketiga ni, dia sebab benda ni kita tak boleh nak ubah. Ada 2 hadis sahih yang membicarakan tentang rukun iman. 4 yang awal ini tidak boleh diubah, dan dua tu boleh diubah. 2 yang terakhir ni, dia ada 6 kan. 4 yang awal tu tak boleh nak ubah. Dan 2 hadis sahih tersebut, keempat-empat ni Nabi sebut tak diubah. 2 lagi, 5 dan 6 ni dekat situ ada khilaf. Hadis yang ni dulu, hadis yang ni dulu. Jadi 4 yang awal ni, pertama mengimani Allah, yang kedua malaikat Allah, yang ketiga kitab Allah. Kitab ni ada 4 kitab samawi yang Allah Ta'ala turunkan, ada 4 kitab. Ada 4 kitab. Pertama kitab Zabur, Injil, Taurat dan Quran. Wajib mengimani kepada 4 kitab, dan wajib kita jadikan pegangan hanya Al-Quran. Dan yang keempat, keimanan terhadap perkara yang keempat, iaitu mengimani Nabi dan Rasul. Kenapa Nabi dan Rasul kemudian daripada kitab? Tak ada kerja, tak ada Nabi. Kerja Nabi sampaikan kitab. Tak ada kitab, tak ada Nabi. Habis Nabi yang lain tak ada kitab, Nabi yang lain tak ada kitab, tapi mereka ada suhuf. Mereka ada suhuf. Ada 100 suhuf yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi-Nabi yang lain. Termasuk Nabi Adam. Nabi Adam ada suhuf. Nabi Nuh ada suhuf. Nabi Ibrahim dia ada suhuf. Dia ada suhuf. Nabi Nuh ada suhuf. Ada perkiraan-perkiraan suhuf yang disebut oleh Nabi SAW. Jadi ada 4 kitab. Dan Nabi dan Rasul yang keempat, 25 Rasul. Dan Nabi ramai. Ada 25 Rasul yang wajib imani dan tak boleh nak diingkar. Kerana 25 Nabi dan Rasul ni lah yang disebut oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Tapi adakah 25 saja? Tidak, lebih. Yang wajib imani 25. Yang kelima, satu riwayat sebut, satu hadis sebut qada' dan qadar, ketetapan baik dan ketetapan buruk. Semua perkara yang bersangkut paut dalam kehidupan kita telah ditulis oleh Allah SWT dalam qada' dia. Tak ada satu pun yang terlepas. Sekalipun kedipan mata kita tu, kita kedip mata kita terkedip, itu sahaja pun ada keterikatan dengan qada' dan qadar. Jangan kita duk petikai, ya Allah, kenapalah aku boleh kahwin dengan orang tua ni, dah lah gelap, garang, bekeng, lepas tu kedekut tak hidup masin. Dah tentulah sebelum aku jumpa orang tua ni, kan, dah hati sambil dia masak goreng ikan tu. Nasib setiap kali nak beli barang dapur je bergaduh, nak beli barang dapur je bergaduh. Jadi dengan masak tu dia meluah lah, bercakap komit seorang, kamit bercakap seorang kat dapur. Dah tentulah dulu aku nak kahwin dengan abang tu, putih, jernih, soleh, orang masjid, Masya Allah. Jadi mak tak ada qada Allah tu yang tersilap. Allah menetapkan sesuatu tu, setiap pertemuan itu dan perpisahan itu ada keterikatan qada dan qadar. Maka wajib kita redha, sabar, redha, tawakal. Kemudian yang keenam, iaitu percaya kepada hari akhirat. Hari akhirat ni termasuklah kiamat, kebangkitan, kemudian
apa panggil, timbangan, wazan, timbangan amal baik, amal buruk, kemudian sirat, kemudian termasuk juga telaga Kautsar. Cuma ada khilaf di ulama tak masukkan tu, kerana ada yang kata tak ada. Begitu juga yang pasti akhirat nanti syurga ataupun neraka. Tu wajib tu. Tak boleh kita mana ada mati-mati habis macam tu, tak ada. Semuanya ada. Maliki yaumiddin, raja bagi hari akhir, hari akhirat. Maka ketika tu tak boleh nak elak. Setiap manusia pasti akan mati. Lepas dia mati, dia akan melalui barzah, kemudian kiamat, kemudian kebangkitan akhirat, kemudian timbangan amal baik, amal buruk. Kalau kita termasuk golongan yang melepasi daripada hisab, maka kita tidak dihisab, kita terus dibawa oleh Nabi SAW ke syurga. Tapi kalau termasuk golongan hisab, maka dia akan dihisab segala amalan dia. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ. Kan dia hisab semua sekecil-kecil perkara. Kita renyih kat orang, senyum tu pun niat baik, maka dapat pahala. Niat perli, maka dapat dosa. Tunggu je lah, semua akan dihisab. Kat dunia ni memanglah. Apa awak jangan tengok saya? Awak jangan tengok saya kenapa? Awak buli saya? Tak, saya suka tengok awak. Ya Allah, jarang saya jumpa orang macam awak. Dekat dalam dunia ni dah 80 tahun saya hidup, saya tengok awak adalah orang pertama yang saya jumpa macam ni. Dia pun kembar, badan dan hati. Jadi yang dunia ni kita boleh elak, boleh macam-macam alasan kita berikan untuk mengelak daripada sesuatu. Tapi besok kat akhirat Allah Ta'ala akan tunjuk apa yang akan berlaku. Ketika tu mulut akan dikunci, distempel, dan tidak akan berkata-kata lagi kecuali amalan, kecuali tubuh ataupun anggota-anggota lain yang akan berkata-kata. Itu nama rukun iman. Dan di antara perkara yang bersangkut paut tentang akidah lagi, membicarakan tentang Nabi dan Rasul tadi. Nabi Muhammad SAW, sifat-sifat wajib, sifat-sifat mustahil, dan sifat-sifat harus. Itu yang bersangkut paut tentang iman. Kemudian di antara lagi yang kita perlu yakini dan kita perlu masukkan, pasakkan dalam kehidupan kita setelah kita meyakini ataupun membuat pengakuan bahawa Islam itu adalah agama kita. Yang kedua, ibadah. Maka bila bicara tentang ibadah, maka dia tak terlepas daripada rukun Islam. Syahadah, solat 5 waktu sehari semalam, puasa di bulan Ramadan, bayar zakat, haji. Melaksanakan haji di Mekah bagi yang mampu. Itu 4 teraslah. Lalu kita masuk dalam kitab fiqah, ada 4 kategori dalam kitab fiqah. Dalam bab fiqah ni, fiqah ada 4 kategori. Ada ibadah, ada munakahat, ada muamalat, ada jinayat. Ada 4 dalam kitab fiqah. Ibadah, kemudian ada munakahat, nikah kahwin, kemudian ada muamalat, jual beli, termasuk riba, kemudian jinayat, hudud, qisas, semua termasuk dalam jinayat. Itu kalau kita belajar fiqah. Itu sebabnya dalam bab fiqah tadi ada wajib, ada harus. Ada wajib, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Dalam bab fiqah tadi ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain tadi iaitu bab ibadah tu sendiri saja ada fardu ain, ada fardu kifayah. Ada wajib, semua orang wajib belajar. Apa dia? Pertama sekali taharah, bab suci. Suci termasuk wuduk, mandi. Kemudian solat. Solat, rukun solat, perkara wajib solat, perkara syarat sah solat, semua solat dalam bab ibadah wajib. Kemudian yang ketiga, puasa. Ni fardu ain ni, tak nak semua orang kena belajar bab fardu ain ni. Ini dalam bab konteks ibadah tadi tu. Jadi yang lain pula, muamalat ni tak semua benda yang perlu kita wajib. Ada dalam taman ni ada seorang ustaz, dia alim bab muamalat, jual beli, cukup.
Jadi ada masalah, hubungi dia. Munakahat itu juga dia bukan termasuk fardu ain, sebab kita bukan nak kahwin tiap-tiap hari. Semua hidup pun paling banyak 4 kali. Itu pun lelaki. Sekali lah dalam tu masa ada orang, saya ada jumpa orang isteri dia 40 orang. 40 orang isteri dia. Kawin cerai lah, tak adalah 40 orang sekali. Cabut lutut dia. Begitu juga bab jinayat. Jinayat termasuk fardu kifayah. Cukup ada seorang alim, kita tak perlu. Itu sebabnya bab jinayat ni tidak perlu dibincangkan di masjid, kecuali hanya sekadar pengetahuan am, supaya jangan sampai kita ketinggalan. Dan kita perlu tahu apa hikmah di sebalik ketetapan Allah SWT terhadap jinayat. Itu sebab Allah SWT sendiri turunkan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran tu ada satu ayat Allah sebut satu zaman besok ni memang manusia akan tinggalkan bab kisas ni. Dia akan mencari alasan dan dibenarkan lagi oleh kata-kata Sayyidina Umar, aku cukup takut besok di akhir zaman manusia mencari helah untuk mengelak daripada melaksanakan hukum kisas. Itu kata-kata Sayyidina Umar. Dan ini berlaku hari ni. Mulalah orang kata tak relevan lah, apalah. Semalam apa? Semalam Jumaat Jumaat semalam lah, saya naik Grab. Saya naik Grab, satu Grab ada satu Cina, dia driver dia Cina. Dia kata, dia pun sembang dengan saya, sembang dengan saya. Lepas tu dia tanya saya kerja apa. Saya kata saya guru agama. Saya kata guru agama, boleh lah. Sekali dia sembang bab kehidupan yang bersangkut dengan agama apa semua sekali. Kemudian dah habis-habis dia kata apa? Saya tak pernah jumpa lah orang Islam macam kamu, dia kata. Saya kata kenapa? Sebab biasa saya jumpa orang Islam ni, dia kata itu tak boleh, ni tak boleh, ini tak boleh, itu tak boleh, macam-macam tak boleh, dia kata. Tapi jumpa kamu semua boleh. Saya tak kata dia boleh, tapi kita layan dia, kan? Bukan bila dia kata dia ceritalah dia pergi Bangkok, dia pergi Haji, dia buat tu, dia buat ni apa semua kan. Oh ya ke? Jadi saya tak ada kata tak boleh. Jadi mungkin sebab layanan saya tu, dia melihat saya tu, dia kata you punya Islam you lain lah, dia kata kan. Saya kata sama je, saya kata. Jangan dia kata saya liberal pula. Jadi itulah gambaran masyarakat. Sebab apa mereka memandang Islam tu pelik ataupun menakutkan. Hakikatnya adalah disebabkan kejahilan. Itu sebab kalau kita lihat sejarah sendiri, orientalis barat dan juga penjajah, mereka nak mengkristiankan kita umat Melayu ni tak boleh, sebab kita sinonim. Itu sejarah. Bila dia masuk saja ke tanah Melayu, Melaka, ketika tu Portugis masuk, mereka nak kristiankan umat Melayu, mereka tak berjaya. Sebab sekalipun orang tak sembahyang, orang Islam ni, orang Melayu kita ni tak sembahyang sekalipun, tapi jangan kacau Islam. Dia turun, dia angkat golok dan sebagainya. Tapi caranya macam mana? Bila dia nak kristiankan tak berjaya, akhirnya mereka buat dengan cara supaya masyarakat ini tetap Islam tetapi berjalan dalam keadaan jahil. Itu dia buat. Jadi dengan kejahilan itulah hari ini masyarakat kita meletakkan satu-satu hukum tu dengan akal. Dia berjalan dengan akal. Berjalan dengan akal. Dia tidak menjadikan Islam sebagai paksi. Ni kita bincang ni. Pagi ni kita bincang. Bila kita buat pengakuan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka wajib ke atas kita berjalan berpandukan Islam. Wajib. Bangun tidur dengan Islam, nak makan dengan Islam, berkeluarga dengan Islam. Hari ni kita berkeluarga dengan Islam tak? Keluarga dengan Islam tak? Isteri berjalan dengan pakaian Islam tak sebagai seorang isteri? Suami berjalan tak sebagai masalah? Sangat masalah.
Kita sangat masalah hari ni. Rumah tangga sangat masalah. Cuba bayangkan sebelum PKP dulu pun dalam kelas kita dah bincang tentang Malaysia ni 1 jam 5 pasang bercerai. Daripada Perlis sampai ke Sabah, setiap secara purata, setiap 1 jam 5 pasang. Itu sebelum PKP. Lepas PKP lagi teruk. Dia tak ada lebih baik, dia akan lebih teruk. Itu janji Nabi. Dalam satu hadis sahih, Nabi kata bahawa akhir zaman ni, manusia ni makin lama makin teruk, makin lama makin teruk, makin lama makin teruk, makin lama makin teruk. Hari ni yang paling terbaru, pagi pukul 10 nikah, petang pukul 3 bercerai. Tok Kadi yang juru nikah tu mak, tak sempat nak guna duit 200 tu. Dia dah datang minta balik dah. Kepil juru nikah tu. Nasib aku tak pakai lagi, kalau tidak dah kena ganti. Nampak? Apa dia? Alah, kalau dah orang kedekut tangkai jering tu kan dia kira. Mak, manusia pelik mak sekarang ni. Dia bercerai kan, dia bercerai. Dia minta balik duit mas kahwin apa semua sekali tu, duit hantaran, duit belanja kahwin tu minta. Benda biasa. Cuba bayangkan. Okey, itu satu part. Bagi pihak lelaki gitu, bagi pihak perempuan pula. Kan hari ni orang dah sibuk orang perempuan hari ni dia sibuk bercakap apa? Tanggungjawab seorang isteri hanya menyediakan keperluan suami. Basuh baju kan saya, sedia baju kan saya, gosok baju kan saya, jaga anak kan saya, cucu saya. Betul tak mak? Orang perempuan hari ni cakap tu. Cuba bayangkan. Teruk tak teruk hari ni masyarakat berjalan dalam keadaan jahil. Ni berjaya. Orang tadi sebenarnya sangat berjaya. Bila institusi rumah tangga jatuh ranap maka ketika itu dia akan menempah kepada 1001 macam masalah. Hari ni kalau kita tengok dari pihak lelaki, itu kita cerita institusi keluarga. Yang kita keluar pula anak-anak kita hari ni 28, 29. Bila kita tanya yang lelaki, kenapa tak kahwin lagi? Tak terfikirlah. Satu part, satu angle kita rasakan, oh bagus juga budak ni, dia nak kahwin biar dia dah sedia rumah, dia sedia kereta, dia dah kerjaya yang bagus. Satu part kita rasa bagus, tapi satu part yang lain sebenarnya keinginan dalam diri mereka secara normal tu tidak ada dah. Naluri manusia yang sebenar, keinginan untuk berpasangan itu dah tak ada. Dan secara tak langsung menggambarkan tidak ada sifat rasa tanggungjawab. Dan yang paling takut ialah takut untuk berhadapan dengan tanggungjawab. Takut tu, sifat tak ada keyakinan diri tu. Ni bukan orang lain, sampai orang agama pun macam tu. Cuba yang kalau orang agama sendiri berfikiran macam tu, orang lain, masyarakat awam, habis rosak. Tu bagi lelaki, bagi perempuan pula mak. Daripada bela biawak hidup, baik hidup sendiri. Ni semua ni. Kukuk kepala. Jadi mana dosa dengan pahala kita? Saya tanya, mana dosa dan pahala yang kita cari tu? Sebab hidup atas dunia ni, kalau nak mudah, mana kebaikannya? Mana pahalanya? Mana redanya? Mana pengampunan Allah SWT itu yang kita harap-harapkan? Sebab semua yang kita harapkan itu datangnya di sebalik daripada kesusahan dan kepayahan tadi. Kalau Nabi yang dijanjikan syurga tu pun dia meniti kehidupan dengan kesusahan dan kepayahan, apatah lagi kita. Ada kelas sirah Nabi. Cuba wujudkan satu kelas sirah Nabi. Jangan cerita bab sirah, cerita bab rumah tangga. Cuba mak fikirkan satu kelas untuk membicarakan tentang sirah dalam konsep rumah tangga Nabi. Cuba mak tengok dan mak teliti. Kita biasa kan bila katalah ustaz tu datang, oh kita nampak ustaz tu perfect, kita nampak mesti rumah tangga dia perfect, mesti sempurna, kan? Mesti kan? Jadi bila kita terdengar saja ustaz tu gaduh dengan isteri dia, kita jadi bulan depan dah tak panggil dah ustaz tu. Betul tak mak? Betul lah. Sebab apa? Mentaliti kita bila kata ustaz mesti baik.
Mak baca sirah Nabi dalam rumah tangga Nabi, berapa kali Nabi nak cerai isteri-isteri dia, sampai Allah Ta'ala turunkan ayat. Nak gambarkan Nabi tu basyari, manusia, dan Nabi tu contoh. Dalam satu konteks Nabi tu memang sempurna, dalam satu konteks Nabi terpaksa melalui kehidupan sebagaimana manusia. Ada cemburu, ada marah, semua ada. Kenapa? Kerana Allah nak jadikan rumah tangga Nabi itu sebagai contoh. Jadi kalau katalah kita tak nak melalui kehidupan kita dengan kesusahan, dengan kepayahan, Nabi susah. Sampaikan Sayyidah Fatimah sendiri pernah datang jumpa Nabi. Ya Rasulullah, dia kata, kan dia minta ganti, dia minta seorang khadam. Apa kata Rasulullah? Sedangkan tu anak kalau bahasa kita hari ni, anak raja, anak sultan. Nabi tu jauh, bukannya raja Madinah. Nabi tu raja bagi alam semesta ni, bawah. Maksudnya kekasih Allah tu, dan alam ini menghormati Nabi SAW tu. Hebat tak hebat? Hebat. Tapi isteri-isteri dan anak keturunan dia melalui kehidupan dengan kesusahan. Sampaikan Sayyidatina Hafsah. Sayyidatina Hafsah kan pernah datang jumpa Nabi, mengajuk dengan Nabi sebab dia minta harta, panggil apa? Harta rampasan atau rampasan perang. Hafsah minta bahagian harta rampasan perang supaya hidup lebih senang. Apa kata Rasulullah? Sehinggakan Hafsah mengajuk ketika itu dengan Nabi. Kenapa? Kerana Nabi melalui kehidupan sebagai manusia, isteri yang bermacam-macam kerek. Sebab isteri dia bukan malaikat, isteri dia manusia. Tapi macam mana Nabi pula menangani mereka? Itu cara Nabi menangani. Sebab apa? Nak ajar contoh kepada sang suami macam mana berhadapan dengan isteri. Kalau tidak, tak kalau Sayyidina Umar sendiri pun ada seorang lelaki, dia datang rumah Sayyidina Umar, konon-konon nak mengadu tentang perihal isteri dia yang kuat membebel. Dah ketawa mak semua. Mak, Sayyidina Umar tu siapa mak? Tak ada orang berani dengan sebagaimana Sayyidina Umar. Kalau kita dalam manusia ni yang gedebe ni siapa mak? Sayyidina Umar. Kalau dalam malaikat yang gedebe ni siapa mak? Malaikat Israel. Dalam manusia ni yang degil, yang gedebe, yang berani ada Sayyidina Umar. Yang kedua Nabi Allah Musa. Itu termasuk golongan degil tu. Saya esok kat akhirat saya jumpa mereka, saya kena minta maaf sebab selalu kata dia orang degil. Tapi nak gambar keras, dia keras. Dia orang keras, berani. Tapi berani-berani Sayyidina Umar mak. Waktu sahabat nak mengadu tentang perihal rumah tangga dia, isteri dia kuat bebel mak, tiba-tiba sampai depan rumah Sayyidina Umar, dia dengar isteri Sayyidina Umar tengah marah. Sayyidina Umar senyap. Sayyidina Umar padahal orang berani tak beraninya, gedebe tak gedebe, sampai iblis pun takut dengan Sayyidina Umar. Rasulullah SAW sendiri menceritakan tentang perihal kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni bila dia lalu lorong ni mak, syaitan dan iblis bila nampak dia lalu kat situ, sanggup mereka lari pergi ke tempat lain kerana keras ni Sayyidina Umar. Hebat tak hebat. Dan tidak ada seorang sahabat pun yang berani menengkur Rasulullah kecuali Sayyidina Umar. Sayyidina Umar satu-satu sahabat yang berani menyangkal setiap ketetapan Rasulullah. Dia agak rasa tak betul saja, maka dia akan sangkal. Di antaranya ketika Rasulullah SAW berhadapan dengan kesedihan, kematian, kewafatan anak anda Ibrahim, waktu itu menitik air mata Rasulullah. Bila menitik air mata Rasulullah, Sayyidina Umar datang terus. Ya Rasulullah, kau menangis, kau sedih atas kematian Ibrahim, adakah kau tidak menerima qada Allah? Direct tu Nabi tu. Apa Nabi jawab? Aku manusia. Tu Nabi. Lepas tu perjanjian Hudaibiyah tu kan, perjanjian Hudaibiyah, berlaku perjanjian Hudaibiyah di antara Muslim dengan musyrikin Mekah mak. Dua tiga kali dia datang menemui Nabi. Sayyidina Umar datang menemui Nabi SAW. Kenapa perjanjian ini memihak kepada musyrikin Mekah? Sehingga akhirnya Nabi baca apa yang sampai dia berhenti bila Nabi SAW baca inna fatahna laka fathan mubina. Bila baca itu saja terkedu Sayyidina Umar radhiyallahu an, sehingga kan dia menangis. Dan mulai saat itu dia menceritakan dia terus bertaubat pada Allah rasa bersalah. Keras tak keras dia. Tapi bila sampai isteri dia bebel dia senyap.
nampak contoh, nak gambarkan realiti yang berlaku, bahawa manusia tu berdepan dengan kesulitan. Dan kesulitan tu penting, kerana sebab kesulitan tu ada pahala dan redha Allah. Di atas sabar kita Allah Ta'ala datang. Kalau hidup kita tu baik je mak, esok syurga, apa lagi nikmat yang tinggal untuk syurga kita. Tu dia. Yang kedua. Yang ketiga, kita kena letak dan terapkan ibadah akhlak Islam. Jadi akhlak Islam ni mak, bertepatan dengan Syawal, kita baru melepasi Ramadan. Maka kalau mak nak tengok akhlak Islam ni, maka dilihat daripada Ramadan. Apa yang Allah Ta'ala bina. Allah syariatkan ibadah dalam bulan Ramadan, terutamanya ibadah puasa. Maka bukan tujuan hanya semata-mata pahala, tidak. Pahala tu tak lebih sekadar gula-gula saja untuk kita. Sekadar gula-gula je. Sebab manusia ni dia suka buat satu-satu benda, dia nak tengok apa benda dia dapat. Jadi Allah Ta'ala sediakan pahala. Tapi tujuannya Allah Ta'ala sebut, bukan pahala, aku nak kau laksanakan puasa supaya jadi orang bertakwa. Dan dalam konsep takwa itu, perbicaraan dia yang teras dua. Pertama iman, pembinaan keimanan pada Allah. Dan yang kedua pembinaan adab dan akhlak. Itu sebabnya waktu kita melaksanakan ibadah puasa tu, bukan tak boleh makan dengan minum saja. Itu Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata bahawa sia-sialah puasa orang yang berpuasa kalau hanya sekadar lapar dan dahaga. Kenapa? Kerana bukan itu yang menjadi tujuan. Sebenarnya pembinaan. Itu sebab bila kita puasa, mata kena jaga, telinga kena jaga, lisan kena jaga, dua tangan kena jaga, dua kaki kena jaga, perut kena jaga, kemaluan kena jaga, hati kena jaga. Jadi penjagaan itu bukan hanya sekadar bulan puasa. Itu yang Allah Ta'ala nak supaya kita bawa pada bulan-bulan mendatang. Itu sebab keberhasilan dan kejayaan seseorang itu bukan dilihat melepasi, tetapi apa yang dibina dibawa pada bulan mendatang. Ni adab akhlak kita nak bina. Jadi kalau katalah lepas tu yang sering kali ulama berikan peringatan, berapa ramai kalangan kita bila pagi raya saja, apa yang dibina dalam Ramadan habis ganap habis. Mana tak ganap habis? Pagi raya tu pertama sekali dah ganap habis, makannya tu dah macam makan tu. Makan kan ada adab, ada akhlak. Jadi pagi raya tu je, hari raya tu saja hari pertama tu, berapa ramai orang mati hari raya kedua sebab heart attack. Betul tak? Kan ngap 30 hari dah tak makan ni, kena ganti balik ngap. Tengoklah raya ketiga, raya keempat, hospital dah penuh balik. Adab akhlak yang dibina dalam Ramadan tu hancur pada hari raya. Rugi kita. Ni mak. Itu sebabnya bila pengakuan Islam tadi dibuat, maka 3 perkara asas ini perlu dilaksanakan dan diterapkan dalam kehidupan, dalam diri seseorang untuk meniti kehidupan. Kalau saya mengaku sebagai seorang Muslim, artinya diri saya, rumah tangga saya dan ahli keluarga saya mestilah menghayati Islam. Pengakuan itu memastikan saya wajib hidup untuk memperjuangkannya. Menghayati, membina, menghayati dan mempertahankan. 3 benda tu. Membina Islam dalam diri, membina Islam dalam keluarga, pembinaan Islam dalam masyarakat. 1. Bila dah bina, macam mana kita nak bina? Kita nak bina tadi mestilah dengan ilmu, faham dan amal. Tu bina. Lepas tu amal tadi. Yang kedua amal. Dah bina, kemudian amal. Dia amalkan. Dah diamalkan, dipertahankan. Baik sama ada kita istiqamah dalam pelaksanaan ataupun mempertahankan dalam erti kata tidak diganggu-gunggat oleh musuh-musuh luar. Itu penting. 3 benda tadi mak. Itu wajib. Seluruh jiwa, raga dan kemampuan saya harus diarahkan untuk memperkuatkan agama, meluaskan pengaruhnya. Itu di antara kewajipan yang ketiga pula. Yang ketiga, kita kena pastikan bahawa kita menguasai Islam tadi dengan baik. Kemudian
dengan keberadaan kita memperkuatkan Islam, bukan hanya semata-mata. Hari ini Islam kuat ke lemah? Islam kuat ke lemah tak? Lemah ke kuat? Lemah. Sebab apa Islam lemah? Sebab umat Islam lemah. Sebab apa umat Islam lemah? Sebab umat Islam jahil. Itu yang tadi tu. Bila orientalis barat ataupun penjajah masuk ke tanah Melayu, dia nak Kristian tak berjaya, maka akhirnya dia guna dengan plan B, iaitu menjauhkan masyarakat Islam daripada agama. Caranya macam mana, Mak? Cara pertama ialah menjauhkan masyarakat Islam dengan ulama. Kita nak cakap dalam konteks mana? Okay, kita cakap dalam konteks ulama dulu. Yang pertama sekali ialah mendatangkan ulama dengan kepelbagaian, iaitu memecahkan ulama tadi dengan ilmu-ilmu yang berepisod-episod, berapa dia? Berkos-kos. Berkos-kos. Pertama sekali dia pecahkan ulama tadi, dia nak lemahkan ulama tadi dengan dia pecahkan kos-kos. Apa maksud pecahkan kos-kos, Mak? Belajar masuk je universiti, pengajian Islam. Bila sebut pengajian Islam, dia akan sama ada dia tu dakwah, kepimpinan, ataupun dia Quran Sunnah, ataupun dia syariah, ataupun hari ni pula sampai 12 ke 13 pula, kan? Sampaikan media pun ada media Islamik, macam-macam lagi kos. Bahasa Arab pula macam-macam bahasa Arab. Jadi bila orang ngaji bahasa Arab, dia tahu tak Quran Sunnah? Al-Quran Sunnah dia tahu tak? Tak tahu. Bila dia ngaji Quran Sunnah, dia tahu tak syariah? Dia tak tahu syariah. Jadi akhirnya lemah tak? Ini salah satu jalan untuk melemahkan. Ini kalau kita bercakap dalam konteks ulama tadi. Sedangkan dulu ada ke dikos-koskan tu? Sedangkan semua tu wajib. Jangan sampai hari ni kita tengok Malaysia ni tak habis-habis. Seorang ulama ni sibuk pertahan hadis sahih tak sahih, hadis sahih tak sahih, hadis sahih tak sahih. Yang seorang ustaz ni pula asyik cerita bab fiqh dia. Dia belaga. Padahal orang ni bercakap atas konteks syariah. Yang dia ni pula bercakap atas konteks hadis. Dua benda yang berbeza. Akhirnya gaduh. Abah dengan mak cerita bab betul, cerita bab asam pedas. Tapi mak bercakap asam pedas dalam konteks Melaka. Abah bercakap asam pedas dalam konteks Perak. Betul tak? Itu belum lagi asam pedas Kelantan atau asam pedas Melaka dengan tu. Saya tak cakap orang lain, saya cakap orang rumah saya saja. Saya belajar Syria. Orang rumah saya dia belajar Mesir. Kami jumpa satu makanan, saya di Syria panggil falafel. Makanan tu orang Mesir dia panggil tokmiah. Tokmiah ke tokyah? Tokmiah betul disebut tu. Kami bergaduh nak makan tu, kami bergaduh. Dak, nama dia falafel. Dak, tokmiah. Dak, falafel. Itu je contoh. Tu sebab hari ni tak selesai-selesai masalah. Mestilah saya menang, saya yang beli beras. Tak adalah mak gurau je, mak. Mak gurau. Jadi ni dalam konteks itu satu bab tu saja. Cuba bayang, satu part tu saja tak selesai dah dia belaga berdua. Lepas tu satu part lagi pula. Cuba bayangkan seorang ustaz ngaji bahasa Arab, dia datang mengajar fiqh. Dia jadi cacah marbah. Nampak? Berjaya tak berjaya orientalis barat memecahkan ataupun melemahkan itu satu. Kemudian dalam konteks ulama pula, bagaimana hari ini orientalis barat melahirkan ulama-ulama yang memang secara tak langsung dia pro orientalis barat. Itu yang dipanggil, kita dengar liberal itu datang daripada satu golongan dah. Hari ini liberal dalam golongan agamawan. Itu dilahirkan tu. Memang dalam perancangan. Liberal dalam golongan agamawan. Penat ni, mak. Dia lemah, habis lemah. Jadi masyarakat pula, okay, kita cakap dalam konteks masyarakat. Masyarakat pula dia tengok ulama tadi bergaduh, mak rasa mak datang tak kelas. Hari Isnin pergi kuliah,
ustaz ni cerita bab ni. Mak pula masuk Selasa, ustaz ni pula menyalahkan ustaz hari Isnin. Ustaz Isnin menyalahkan ustaz hari Rabu. Ustaz Rabu menyalahkan ustaz kan. Akhirnya mak datang lah. Dah lah lantak lah. Betul tak? Ha? Jahil tak? Jahil tak? Ni yang berlaku hari ni. Kan? Biasa kan dengan konteks buat apa pergi surau masjid, duduk surau masjid tu kan tempat membina pahala, membina lagi kerosakan, kehancuran, perpecahan. Akhirnya tak payah pergi masjid. Biasa dengar? Hari ni dah dia tak nak pergi masjid, dah lah, tak payahlah kau nak sibuk kata masjid tu macam tu. Jadi yang jahil makin jahil. Ni dia mak. Jadi tanggungjawab kita ni cuba pertama sekali ialah membina. Membina tadi mesti meletakkan diri kita dalam kelompok ilmu. Biarlah sikit-sikit, biar jangan sampai kita terus jangan sampai tak belajar. Sikit tak apa. Tok Kenali sebut, dia kata tuntutlah ilmu. Dia huraikan bab tuntut ilmu daripada buayan sehingga liang lahat. Dia hurai bab tuntut ilmu daripada buayan sehingga liang lahat. Dia kata tuntutlah ilmu daripada buayan sehingga liang lahat sampai kita mati. Setidak-tidaknya besok bila kita berada di hadapan Allah, Allah tanya kita apa kekurangan, kesilapan dan kelemahan setiap ibadah-ibadah kita tadi. Kita harapkan kita harapkan supaya dengan jawapan kita, ya Allah aku masih lagi menuntut ilmu, kita harap-harap dengan jawapan kita itu Allah menerima segala kelemahan ibadah kita. Itu yang ulama sebut, tidur dalam majlis ilmu itu jauh lebih baik daripada baca buku seorang diri. Mak ngantuk macam mana pun mak, turunlah tidur dalam kelas mak. Tidur je mak. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma Muhammad. Mak tidur mak terus. Tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau kena ustaz yang jenis strict tu mak, kena layan-layan jugalah. Kalau saya tak apa mak tidur lah mak. Sebab saya pun tidur juga dulu. Dan itu lebih baik mak daripada mak baca buku seorang diri kat rumah. Kerana baca buku seorang diri kat rumah ni tambah pula golongan tadi. Hari ni mak, kita dah cakap dalam konteks apa? Konteks ilmuwan. Para ilmuwan ni pula, agamawan tadi pula, ada satu lagi golongan yang mana dia berjalan atas dasar ilmu yang dibaca, bukan yang dipelajar. Ni pun satu hal juga. Akhirnya dia merosakkan. Sedangkan setiap kitab yang kita pelajari ni mak, ini mesti berguru. Sebab setiap kalimat itu ada maksud tersendiri. Apatah lagi hadis dan ayat Al-Quran. Tapi hari ini ada golongan yang mereka hanya baca saja. Dia tak berguru. Saya cerita lain, ini pengalaman saya sendiri. Bila saya pergi ke Syria mak, saya tak tahu nak ambil kos apa. Jadi bila saya tak tahu ambil kos apa, saya jumpalah orang ustaz-ustaz senior minta nasihat. Pada peringkat awal saya jumpa ada seorang ustaz ni, dia kata apa? Dia kata entah pergi ambil kos bahasa Arab aja. Pergi ambil kos bahasa Arab, entah hebat bahasa Arab, Al-Quran entah boleh terjemah, hadis entah boleh baca, kitab fiqah entah boleh baca, kitab tasawuf, semua kitab entah boleh baca sendiri. Betul tak? Nampak macam betul. Tapi bila saya jumpa ustaz-ustaz senior yang jenis-jenis kaki-kaki ngaji, gitar laki, dia kata apa? Kalau katalah betul pandangan tu, dia kata, kenapa Allah Ta'ala kalau bahasa kasar, kenapa Allah Ta'ala tak campak je Quran tu pada Nabi? Kenapa mesti Jibril tu berulang-alik selama 23 tahun jumpa Nabi? Berulang-alik 23 tahun mak, bukan 23 tahun tu ulang-alik hanya menyampaikan ayat Quran. Tak, setiap hukum tadi dihuraikan dan disampaikan, dijernihkan, diajar berlutut dengan lutut, di antara lutut Nabi SAW dengan lutut Jibril. 23 tahun. Jadi kalau Nabi itu sendiri pun diajar, apatah lagi kita, maka wajib berguru. Betul lah yang berlaku hari ni. Berapa banyak ustaz-ustaz yang tak mengajar kitab, dia mengajar kitab tu. Bahaya tak? Bahaya, sangat bahaya. Ni dia mak. Kalau kita tengok pula konteks masyarakat awam, hari ni masyarakat awam kan,
Ustaz baca hadis dekat depan, dia type hadis tu dekat belakang, kemudian dia tak jumpa hadis tu, dia akan tanya, Ustaz baca hadis tu hadis sahih ke tak? Ustaz dapat mana hadis tu? Macam mana tak ada pun hadis tu? Macam mana hadis tu boleh tak ada? Itu sebabnya Sayyidina Umar ajar pada kita, jangan sesekali, ni Sayyidina Umar ajar, jangan sesekali sesuatu benda yang kita tidak ketemu, kita katakan tak ada. Ni banyak berlaku. Ni ustaz-ustaz Google, orang-orang Google, masyarakat Google, ni bahaya ni mak. Nah ni, semuanya itu adalah jarum-jarum halus orientalis barat merosakkan masyarakat Islam. Jadi tanggungjawab kita, seluruh jiwa, raga dan kemampuan harus diarahkan untuk memperkukuhkan agama dan memperluaskan pengaruhnya dua tadi. Memperkuatkan agama dan juga meluaskan pengaruh. Maksudnya memperkukuh, menguatkan tadi mesti dengan ilmu, amal, dan memperluaskan dengan sampai. Tiga tu. Kita perkukuhkan dalam diri kita dengan pengetahuan, kemudian dengan amalan, mengamalkan diri kita dengan Islam, kemudian kita perluaskan dengan menyampaikan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tu wajib. Wallahu a'lam. Boleh? Ke habis 10:30? Boleh berhenti itulah. Saya buka seminit dulu untuk sebarang soalan. Kita berhenti kat situ. Golongan yang hidup untuk dunia semata-mata. Saya buka seminit dulu untuk sebarang persoalan dan perkongsian, dipersilakan. Tak ada. Jadi kesimpulannya mak, wajib ke atas kita, iaitu menjadikan Islam sebagai pegangan kehidupan. Itu tanggungjawab kita. Bila kita buat pengakuan saja, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka wajib ke atas kita menjadikan Islam itu sebagai panduan, amalan dan juga menyampaikan Islam. Tanggungjawab kita memperkuatkan Islam dan juga memperluaskan Islam. Itu sebabnya kalau kita lihat dulu, Rasulullah SAW itu, sahabat dia tak ramai di Mekah, hanya 80 orang saja. Kan? 80 orang saja mak yang berada di Mekah, sahabat. Cuma dengan izin Allah SWT, bila hijrah saja ke Madinah, maka mulai ramai. Tapi ramai tadi, semakin ramai semakin banyak fitnah. Makin ramai makin banyak fitnah, makin ramai makin banyak fitnah. Sampailah kita yang berada dekat hujung ni semakin lemah. Kenapa mak? Kerana terlalu banyak berjalan atas dasar jahil. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi itulah sikit sebanyak yang dapat kita kongsi bersama pada pagi ini. Banyak-banyak kita berdoa pada Allah SWT supaya Allah Ta'ala berikan kita kefahaman yang baik, diberikan kita kekuatan, kelapangan jalan untuk senantiasa kita duduk dalam ketaatan dan pengabdian pada Allah. Maka kita harapkan Allah berikan kita kebaikan di dunia dan lebih-lebih lagi kebaikan di akhirat. Kebaikan bukan pada mata kita, tetapi pada mata Allah. Kalau pada mata Allah ni mungkin kita rasa benda tu pahit, tapi hakikatnya baik. Jadi kalau nak pada mata kita, sudah pasti kita nak kaya, kita nak sihat, kita nak perfect, kita nak sempurna. Tetapi hakikat kemungkinan kesempurnaan itu adalah jalan kerosakan. Itu sebab kita minta, ya Allah berikan aku, ya Allah setiap apa yang kau berikan kepadaku, jadikan dia sebab untuk datangnya rahmat engkau ke atasku. Ya Allah, jangan sesekali engkau beri sesuatu perkara yang menjadi sebab untuk datangnya kemurkaan engkau, wahai Allah. Minta tu kan? Sebab ada setiap sesuatu tu tetap datang daripada Allah, dan setiap datang daripada Allah itu tak semestinya rahmat. Ada rahmat, ada istidrat. Na'udzubillah. Wallahu ta'ala a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu punya kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf di atas segala salah kata, salah bicara. Mohon maaf di atas segala-galanya. InsyaAllah kita majlis dengan tasbih kafarah. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.
والعصر إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم رب ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.